A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sawi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segala puji bagi Allah yang mengutuskan para rasulnya dengan membawa keterangan dan petunjuk yang baik kepada kita. Dan tujuannya adalah agar mereka mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah yang maha agung lagi maha terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah memasuki 17 Ramadan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala taknya masih memberikan tubuh badan yang sihat. Alhamdulillah kita masih diberi boleh bernafas, masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mampu untuk melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dalam keadaan sihat dan baik. Semoga kita dapat melaksanakan risalah ibadah secara ikhlas dan benar insya-Allah. Cuma sedikit perkongsian berkenaan dengan sirah. Jadi bulan Ramadan sangat identik dengan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah kegemilaan agama Islam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Apa peristiwa terbesar tersebut? Sebelumnya kita kena dalami dan menghayati sedikit bahawa sempena bulan Ramadan yang mulia tu Allah menjadikan sirahnya sebagai contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupan mereka. Dari peristiwa kecil sampai peristiwa yang paling besar sekali dalam sejarah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak menjadikan risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai risalah yang paling sempurna. Paling sempurna yang memenuhi keperluan manusia di pelbagai suasana dan zaman. Jadi di dalam sirah tu generasi mereka lah sebaik-baik generasi. Dan Allah memuliakan mereka melalui tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi itu. Mereka melakukan semuanya sehingga berjaya menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan, yang menyampaikan risalah, memberikan nasihat dan mengajak manusia itu ke arah kebaikan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi mereka tu memiliki jasa kepada kemanusiaan yang si mampu digambarkan. Tetapi melalui pembacaan dan pemahaman terhadap sirah pergerakan mereka, sedikit sebanyak kita boleh mengambil ibrah menjadi penyemangat untuk diri kita sebagai memiliki aspek qudwah hasanah, contoh teladan yang baik yang boleh kita ikuti untuk beribadah dalam bulan puasa yang mulia tu bagi setiap individu yang berada di muka bumi yang mencintai kebaikan insya-Allah. Okey, apa peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut dinamakan adalah apa? Ghazwah Badar Al-Kubra, peperangan Badar. Ia berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dan sirah tu sangat menarik untuk kita ingati. Diceritakan dalam sirah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki pertempuran, masuk dalam peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengambil pandangan para sahabatnya, iaitu khususnya kaum Ansar. Jadi ada seorang sahabat yang hebat yang bernama Sa'ad bin Mu'az, ketua kepada kaum Ansar, dia berkata kepada beliau satu ucapan yang mengukir sejarah, satu ucapan yang boleh mengubah sejarah dunia, iaitu kata Sa'ad bin Mu'az, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada kamu, kami telah membenarkan risalahmu, kami menyaksikan apa yang kamu bawa adalah benar dan kami telah berikan janji juga ikrar untuk mendengar arahan dan taat kepadamu wahai Rasulullah. Oleh itu, teruskanlah wahai Rasulullah apa yang kamu mahu, kami tetap akan bersama kamu. Demi Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran, kalau kamu bentangkan kepada kami laut ini, niscaya kami akan mengharunginya bersama kamu. Tidak ada seorang pun dari kami yang akan tercicir. Kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami besok. Kami kaum yang sabar ketika berperang dan jujur tidak membelot ketika bertemu dengan musuh. Semoga Allah membuatkan sesuatu berlaku kepada kalangan kami yang menggembirakan kamu wahai Rasulullah. Maka berangkatlah bersama kami dengan berkat Allah." Jadi apabila para sahabat mengatakan sesuatu macam tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jadi semangat, nya bergembira. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan khusyuknya berdoa kepada Allah pada malam Jumaat pada 17 Ramadan. Di antara yang diucapkannya adalah apa? "Ya Allah, inilah kaum Quraisy yang datang dengan segala keangkuhan dan kesombongan untuk memerangi engkau dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah,
tunaikanlah janji kemenangan yang telah engkau berikan kepadaku. Ya Allah, kalahkanlah mereka pada esok hari. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu seorang sahabat yang baik dan yang berusaha menenangkan hati Nabi SAW dengan berkata kepadanya, Ya Rasulullah, demi diriku yang berada di tangannya, bergembiralah. Sesungguhnya Allah pasti akan memenuhi janji yang telah diberikan kepadamu. Pada suatu hari, hari Jumaat tahun kedua Hijrah, maka mulailah peperangan pertempuran di antara kaum musyrikin Mekah dengan kaum muslimin. Di akhirnya apa yang berlaku? Dan akhirnya kaum muslimin menang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Jadi Al-Quran bercerita tentang peperangan tu yang berlaku pada bulan Ramadan. Dan di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa telah turun ayat yang turun berkenaan dengan Ghazwah Badar tu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah ketiga Al-Imran pada ayat 123 hingga 127. InsyaAllah kita boleh baca Quran. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Ayat selanjutnya, ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan. Ayat yang selanjutnya bahkan mencukupi. Dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana dengan memberi kabar gembira kepada kamu dan supaya kamu tenteram dengan bantuan itu. Dan ingatlah bahawa pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kemenangan Badar itu kerana Allah hendak membinasakan satu golongan dari orang-orang kafir menentang dakwah Nabi SAW dan menghina mereka dengan kekalahan supaya mereka kembali dengan hampa dan kecewa. Jadi itulah sejarah yang sangat hebat yang diceritakan dalam Al-Quran dan Sirah Nabawiyah. Bahawa apa? Mungkin itulah sedikit cerita yang berkenaan dengan peristiwa besar dalam sejarah agama Islam. Maka kemenangan dakwah Nabi SAW dan para sahabat adalah satu kebanggaan buat kita. Maka kami nak ajak kepada hadirin sekalian untuk teruskan melakukan amal-amal yang baik dalam bulan Ramadan, meraih sebanyak-banyaknya pahala insya-Allah. Mari kita sebarkan rahmah dan sama-sama mengajak manusia ke arah kebaikan insya-Allah. Segala yang baik datang daripada Allah, segala keburukan dan kelemahan datang daripada diri kami pun. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.